السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ini, tuan-tuan, perempuan, para penonton, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Kita masih lagi membincangkan tentang surah An-Nisa. Dan pada kuliah lalu telah dibincangkan sedikit tentang salat jamak qasar, salat musafir, salat safar, dan begitu juga salatul khauf. Saya menjanjikan kepada tuan-tuan akan memberi kepada tuan-tuan video tentang bagaimana pelaksanaan salat khauf. InsyaAllah esok saya akan tayangkan tuan-tuan ya. Ampun maaf kerana tak dapat tunaikan janji disebab banyak kekangan. Walau bagaimanapun pada malam ni saya nak buat tuan-tuan untuk merenungi, explore ayat ke-104 daripada surah An-Nisa, iaitu firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid yang ketiga, muka surat 250 untuk tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang berkesempatan untuk memiliki tafsir Munir, kami sedang mengadakan kempen satu masjid, satu tafsir, satu sekolah, satu tafsir, satu rumah, satu tafsir, satu pejabat, satu tafsir. Dan setiap kali tuan-tuan memiliki tafsir Munir dan juga tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan akan dihadiahkan sebuah kitab yang istimewa bertajuk Ensiklopedia Nama-Nama Anak. Ni dia ya, Ensiklopedia Nama Anak ni mengandungi lebih daripada 3,500 nama untuk menjadi panduan kita. Dan begitu juga ia bukan setakat nama, tapi ia penuh dengan sejarah, informasi, para ilmuwan, para mufassir, para ahli hadis, dengan ejaan-ejaan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Ejaan Uwaimir macam ni contohnya. Ramai orang salah eja. Kalau sebut nama Khairul Azmi sebagai contohnya, ramai orang eja kha, ya, ra, lam, kha, ya, ra, wa, lam. Khairul, itu ejaan Melayu Sebenarnya bahasa Arabnya kha, ya, ram, ha, ya, ra. Kemudian Al-Azmi, alif, lam, ain, zai, mim. Tak ada ya. Ini sebagai contohnya. Jadi nama-nama ni dibekalkan juga nama dalam bahasa Arab untuk menjadi panduan tuan-tuan. Ini keistimewaan buku yang mengandungi lebih 3,500 entry akan dihadiahkan untuk setiap pembelian tafsir Munir dan tafsir Ibn Katsir. Baik, kali ini kita akan merujuk kepada ayat 104. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Munir, tolong buka jilid ketiga, muka surat 250. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Ni ayat 104. Kita reverse ke belakang sikit tuan-tuan, ayat 103 sebelum tu 103 saya belum tafsirkan lagi, iaitu firman Allah SWT, muka surat 232 daripada tafsir Munir jilid ketiga ni, 232 muka surat 232 jilid yang ketiga ayat yang terakhir pada muka surat 232. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa idza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza itma'nantum faqimus salah Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, bila kamu telah selesai salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, kamu duduk dan kamu baring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan salat itu sebagaimana biasa. Sungguhnya salat itu merupakan satu kewajipan yang telah ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Dalam kuliah lalu kita telah bincang bagaimana praktik sembahyang ini ketika kita musafir sebagai satu hadiah sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat khilaf para ulama di sudut masafah ataupun jarak di antara yang membenarkan kita untuk melakukan jamak qasar itu. Kalau kita perhatikan, disebut dalam kebanyakan kitab-kitab tafsir, contohnya seperti disebut oleh Al-Imam Ibn Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz tentang tempat ataupun masa yang dibenarkan untuk ataupun jarak yang berkaitan untuk membolehkan seorang itu jamak qasar. Jadi telah saya jelaskan tuan-tuan, berkata Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibn Rahway, sembahyang ni boleh dilakukan jamak qasar bila jaraknya 4 burud.
Iaitu 4 urut ni lebih kurang dalam 48 batu. 48 batu lebih kurang dalam 96 km lah tuan-tuan. Wujatu ahadith ruwiyat fi zalika an Ibn Umar wa Ibn Abbas qala Hasan wa Zuhri taqsuru salah fi masirati tuqsaru salah fi masirati yawmain wa lam yazkur amyalan. Ada riwayat mengatakan bahawa perjalanan apa sahaja yang terlibat sebanyak 2 hari, kalau kita menaiki unta contohnya, maka jarak itu layak untuk kita melakukan jamak qasar. Itu juga ada pendapat lain daripada Ibn Abbas dan Ibn Umar, as-salat tuqsaru fi masiratil yawm wa tam. Ada juga yang mengatakan bahawa madai perjalanan 1 hari semalaman 1 hari suntuk, berarti kita menaiki himar ataupun kuda ataupun unta, maka seperti yang naiki oleh Nabi SAW, maka itu melayakkan untuk melakukan jamak qasar. Ada pendapat daripada Ibn Umar bahawa beliau jamak qasar dalam jarak lebih kurang 60 batu saja, lebih kurang 60 km saja, itu 30 batu. Ada pendapat-pendapat yang beza-beza tuan-tuan. Jadi kita dalam bab sembahyang ni ambillah yang paling teliti, yang paling cermat. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i kita penuh dengan ihtiyat. Ihtiyat ni berarti mazhab Syafi'i satu mazhab yang sangat memperhalusi, berjaga-jaga. Maka jarak 90 km ke atas tu amatlah sesuai untuk kita pegang berdasarkan kepada dalil yang dikemukakan dalam mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan, sekarang kita lihat dalam ayat berkaitan dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan ketika kamu baring. Antara pendapat yang paling menarik untuk kita kaitkan isu tentang sembahyang jamak qasar ini dengan apakah kaitannya dengan zikrullah. Ini satu perkara menarik. Tapi sebelum menyebut lebih lanjut, saya nak sampaikan pesan penaja tuan-tuan ni. Andai tuan-tuan ada peluang untuk makan kurma, mainlah makan kurma ajwa. Kurma ajwa ni disebut dalam hadis Nabi SAW bahawa ia merupakan rawatan kepada sihir dan juga racun. Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sirun. Siapa yang rajin makan ajwa 7 biji seharian, maka dia selamat daripada racun dan juga sihir. Racun ni dalam makanan kita banyak mengandung racun tuan-tuan, makanan proses, ayam yang kita beli, sayur-sayur yang kita beli. Ada seorang teman saya menanam sayur di Cameron Highland berkata, "Ustaz tengoklah ni banyaknya tong-tong racun. Saya sendiri pun tak tergamak nak makan sayur ni Ustaz." Allah, ya ke tuan? Ya. Kerana racun kalau kita tak letak pada pokok ni tak hidup, banyak sangat haiwan perosaknya. Dia berkata, saya sendiri pun tak sanggup, tak tergamak nak makan racun, sayur beracun. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya tanya ni bagaimana nak elakkan racun? Dia kata kena rendam, sekurang-kurangnya 5-10 minit kena rendam. Ini pesan seorang usahawan sayur lah tuan-tuan. Jadi dalam hidup ni Nabi SAW menganjur kepada kita untuk mendapat rawatan, penawar kepada penyakit daripada sihir yang kita tak nampak ataupun racun ni, makalah kurma ajwa. Alhamdulillah kami di Zazan Travel ada membekalkan kurma ni bagi yang minat tuan-tuan. Itu juga kurma Mekjol yang datang dari Palestin, baru sampai, alhamdulillah, segar bugar lagi, cantik lagi tuan-tuan. Mari kita ajak anak-anak kita untuk mengamalkannya sedari kecil, supaya bila besar nanti mereka dapat mengamalkan satu makanan yang Nabi kita SAW suka. Baik, mengapakah disebut bab zikir ini dalam bab salat ketika perjalanan, musafir dan juga peperangan? Saya tarik huraian dikemukakan oleh Al-Imam Rashid Ridha dalam penjelasannya. Antara kata-kata beliau tuan-tuan itu berkaitan dengan perkara ini. Asyaq fi ahkamil jihad fi sabilillah wa jaa fi hukmul hijrah. Wassalatu fardun lazimun fi kulli halin la yasqut fi waqtil qital wala fi asna'il hijrah. ولا غير الهجرة من أيام السفر، ولكن كتتعذر أو تتعسر في السفر وحال الحرب إقامتها وحل الحرب إقامتها فرادى وجماعة كما أمر الله تعالى أن تقام في سورتها ومعناها. فناسب في هذا المقام أن يبين الله ما يريد أن يرخص لعباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين الحالتين. فقال kaitan ataupun kesinambungan ataupun keserasian ayat ini dengan bicara tentang jihad, kata beliau, kerana bila nak berjihad kita kena musafir. Bila musafir adalah cabaran-cabaran ataupun kekangan-kekangan tentu ketika sedang bermusafir itu. Maka itulah sebabnya Islam ni satu agama yang sangat realistik, praktikal, mengambil kira keperluan dan juga keadaan pada masa itu. Maka diberikan satu kelonggaran, asasnya untuk orang beriman sentiasa ingat Allah walaupun dalam kepayahan. Jadi itu sebabnya kaitan di antara jihad,
kemudian masuk tentang salat safar, kemudian masuk salat khauf. Ini kesinambungan kesaksian yang dapat kita perhatikan. Kata Syekh Rashid Ridha lagi, wa idza kunna ma'murin bizikri ala kulli halin nakunu 'alaiha fil harbi kama yu'tihi siyaq. فأجرر بنا أن تؤمر بذلك في كل حال من أحوال السلم كما يعطيه الإطلاق على أن المؤمن في حرب دائمة وجهاد مستمر تارة يجاهد الأعداء وتارة يجاهد الأهواء. وكذلك وصف الله المؤمنين المقلاء بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأمرهم بكثرة الذكر في عدة آيات. وذكر الله أعوان ما يعين على تربية النفس وإن جهل ذلك الغافلون. روى ابن جرير بن عباس أنه قال في تفسير الآية لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوما ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه. Kata Imam Rashid Ridha dalam tafsirnya, inilah dia keistimewaan yang ada dalam zikir, kerana semua ibadah ini difardukan oleh Allah SWT. Bila sampai waktunya ada keringanan. Dalam keadaan gawat, sebagai contohnya, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Termasuklah salat, walaupun salat di satu kefarduan, kewajipan, tapi bila peperangan, bila musafir, mungkin ada kepayahan kat situ, maka Allah memberikan keringanan, kelonggaran, kemudahan, seperti jamak qasar yang telah kita bincangkan. Tetapi tidak pula dalam berkaitan zikrullah. Zikrullah ni tetap diingatkan oleh Allah SWT dalam apa juga keadaan, supaya mereka dapat ingat kepada Allah dan beri kekuatan kepada mereka secara automatik. Ini lebih kurang apa yang dimaksudkan. Ini kerana mengingati Allah ini adalah penting untuk membangunkan jiwa jihad, dan juga jihad ni melawan musuh ataupun melawan hawa nafsu. Itu sebab tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian, kalau kita pergi ke pasar sebagai contohnya, ke pasar raya ke apa, mungkin kecenderungan seseorang kita nak beli macam-macam. Maklumlah, pergi ke pasar seronok membeli belah ni tuan-tuan. Pengalaman saya kalau bawa jemaah pergi menunaikan umrah, menunaikan apa sahaja perjalanan keluar negara, Zahazan Travel, orang semua tengah susah, penat, contohnya pergi ke Balkan, berjalan penat, banyak negara kita nak kena pergi, penat, mukanya bertangkup tuan-tuan. Tapi bila kita sebut petang ni kita pergi shopping, wah, muka terus gembira, tengah nak marah pun jadi baik. Ni satu keseronokan dalam beli belah tuan ni. Itu sebab kita ni kadang-kadang pergi beli belah, kita pun tak perasan apa yang kita beli, tak ada buat listing, apa nak beli. Tak apalah kalau niatnya untuk menolong orang Islam. Kalau pergi kat Palestin tu nak beli daripada orang Islam, baguslah, tak ada masalah. Tapi balik nak naik kapal terbang, kalau dari Mekah tu jangan bagi rasuah pula kat kapal terbang. Betul tak? Baru je buat umrah, tapi bila naik kapal terbang nak pulang tu, barang dah terlebih muatan, dah bayar rasuah pada Bangladesh pula, pada manager. Apa hukum ibadah umrah yang kita buat tuan-tuan? Kan? Itu sebab kita ni kalau nak beli apa-apa untuk orang, panduannya, beli tu tak semesti mahal, tapi beli tu tanda kita ingat. Keikhlasan kita tu akan dikirim bersama dengan senyuman kita kepadanya, kata-kata yang baik buatnya. Betul tuan-tuan? Ada kadang orang kata tak sempat nak beli kat Mekah Ustaz, kita pergilah kat mana-mana pasar raya kat KL ni, sama je buatan China juga semuanya. Kemudian cakap mereka ni beli Mekah, jangan buat bohong tuan. Tapi kalau beli, setakat beli dan sampai kepada dia tanpa menyatakan ini daripada Mekah, kerana dengan mengatakan demikian kita berbohong sebenarnya, maka tak mengapa. Kalau kita beli barang nak bawa balik dari Mekah, takut lebih muatan, nanti kena charge pula, tak nak bayar rasuah, memang kita diharamkan bayar rasuah. Maka tiba KL kita membeli apa yang sepatutnya, kopiah ke, tasbih ke, sejadah ke. Kemudian orang datang rumah kita, kita bagilah, tak payahlah sebut ini saya beli kat Mekah, kerana kalau kita sebut demikian kita berbohong. Nampak tuan-tuan? Itu sebab antara zikir yang penting dan berkesan diajar oleh Nabi SAW waktu kita nak masuk ke pasar raya, masuk ke pasar, masuk tempat beli belah. Man dakhala suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyahdihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengar baik zikir ni. Kita kalau masuk ke pasar raya ke, nak beli belah ke, takut mata ni menjadi gelap, mata apa? Mata ni apa, rambang dia panggil. Mata menjadi apa istilahnya saya tak ingat tuan. Maknanya tergoda lah dengan apa saja yang tak sepatutnya kita beli pun kita beli akhirnya. Maka diajar kita oleh Nabi SAW dalam satu hadis Tirmizi dengan sanad yang hasan. Nabi mengajar kita kalau kita masuk ke pasar, ungkapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut
biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka siapa yang mengucapkan kalimah ini tuan-tuan, diberi kepadanya kutiba lahu alf hasanah, diberi kepadanya 1000 pahala. 1000 ni maknanya sejuta tuan-tuan, sejuta pahala. Wa maha anhu alfa sayyi'ah, dan dihapuskan baginya 1000 dosa maksiat. Ya, wa rufi'a lahu alfu darajah, dan dinaikkan untuknya 1000 darjat. Bayangkan tuan-tuan, kita buat satu zikrullah, disebut hadis yang sanadnya hasan daripada Imam Tirmizi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengucapkan sekali saja dapat pahala 1,000,000. Dihapuskan dosa 1,000,000. Ditinggikan darjat 1000. Makna nak menerangkan kepada kita, kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, walaupun anda dalam kesusahan, dalam kepayahan, tetapi ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri pada kita jalan keluar. Itu sebab disebut dalam satu hadis Ibn Hibban dan sahihnya Ibn Khuzaimah, di akhirat nanti ketika manusia semua dihimpunkan, ada manusia yang bakal dimasukkan ke neraka, dan Allah sengaja bertanya kepada para malaikat sebagai final check, dan Allah lebih mengetahui tentang keadaan hamba-hambanya, akaunnya, pahalanya, dosa, Allah lebih mengetahui. Tapi nak menceritakan rahmat Allah dan kehebatan kalimah la ilaha illallah itu, maka Allah bertanya pada para malaikatnya, cek lagi sekali, final check untuk dia sebelum dia diumpan ke dalam neraka. Maka malaikat-malaikat Allah yang bertugas ini pun mencari lagi peluang untuk memudahkannya atau melepaskannya daripada hukuman di akhirat itu. Tiba-tiba mereka bertemu dengan kalimah la ilaha illallah yang diucapkannya. Maka Allah memerintahkan kalimah itu diletakkan di atas timbangan amal salihnya. Maka dengan satu kalimah itu memberatkan timbangan amal salihnya hingga mengatasi amal buruk dan jahatnya tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ini satu kelebihan dalam zikrullah. Kita nak masuk pasar raya, membacalah doa ni tuan-tuan ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diberi pada kita 1,000,000 pahala, diampunkan 1,000,000 dosa, dan ditinggikan 1000 darjat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim yang lain, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin 100 marratin, siapa yang mengucapkan 100 kali seharian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali, dengar ganjaran Nabi berikan kepada kita menurut wahyu yang Allah sampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kanat lahu, baginya seumpama dia memerdekakan 10 orang manusia. Wa kutibat lahu 100 hasanatin, dan ditulis baginya 100 pahala. Wa kana lahu hirzan minasyaitan ila an yumsi. Ini merupakan satu lagi ganjaran orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni, maka seolah-olah dia memerdekakan 10 orang hamba dari keturunan Nabi Ibrahim, maknanya manusia lah. Kemudian diberi kepadanya 100 pahala. Kemudian menjadi baginya satu pendinding daripada syaitan, hatta yumsi wala yati ahadun bi afdal mimma jaa ila rajulun amila akthar minhu, dan tak ada seorang pun yang akan dapat mengatasi pahalanya di sisi Allah melainkan orang yang mengucapkan lebih daripada apa yang diucapkan olehnya. Ya Allah, Masya Allah, mudahnya nak dapat pahala di sisi Allah. Jadi kata Imam Rashid Ridha, dalam konteks ibadah banyak berlaku kemudahan, yang mana Allah berikan keringanan apabila berlaku satu ujian, musibah. Contohnya salat tadi. Bila kita musafir, mungkin kita mengalami kepayahan nak cari tempat salat, nak cari tempat wuduk. Kalau kita berada kat rumah mertua pun, mungkin rumah mertua pun tak mengizinkan kita untuk keluar, selalu pergi ke bilik air. Mungkin ada ipar lain, ipar duai dan sebagainya menyusahkan kita. Maka ada kemudahan yang diberikan oleh Islam. Tetapi tidak pada zikrullah. Walaupun kita sukar macam mana pun, ia patut menjadi makanan, pakaian kepada kita tuan-tuan. Itu sebab para ulama Islam, contohnya Syekhul Islam berkata, tuan-tuan, aku ni dengan zikrullah macamlah ibarat ikan dengan air. Kalaulah ikan kehilangan air, dia keluar pada air, dia akan mati. Demikianlah orang yang tidak mengamalkan zikrullah. Jadi kedudukan zikrullah tu adalah sebagai air bagi ikan ibaratnya. Jadi merupakan kehidupan bagi manusia sebenarnya. Sebab mereka berkata, siapa yang tidak menikmati syurga di dunia, maka tiada baginya syurga di akhirat. Apa maksud kata-kata ni tuan-tuan?
Kerana syurga di dunia maksudnya adalah ketenangan, kebahagiaan, kerana berdampingnya seseorang itu dengan Allah SWT. Berdamping dengan Quran, berdamping dengan Allah, dengan zikrullah yang diamalkan, maka menjadikan hatinya tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang? Jadi dua zikrullah ni bagi kita yang belum dapat amalkan, tolong amalkan tuan-tuan ya. Lagi sekali saya ucapkan, mudah je, saya yakin kebanyakan kita mengetahuinya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa ucapkan 100 kali sehari, maka baginya pahala seolah-olah memerdekakan 10 orang dari keturunan Nabi Ibrahim. Baginya 100 darjat ditinggikan oleh Allah, 100 kebaikan, dan dia menjadi satu perlindungan untuknya daripada gangguan syaitan. Macam-macam gangguan syaitan ni tuan-tuan. Gangguan syaitan ni nak ajak kita lambatkan sembahyang. Gangguan syaitan ni nak ajak kita tengok benda-benda yang haram. Gangguan syaitan ni nak mengajak kita untuk membaca benda-benda yang haram. Gangguan syaitan ni nak menyebabkan kita bersembang benda-benda yang haram. Gangguan syaitan ni menyebabkan kita culas di tempat kerja. Kita mengambil masa majikan kita untuk perkara-perkara yang melalaikan dan bukan tugas yang sepatutnya kita lakukan, tapi kita telah condong melakukannya. Tengok tuan kita contohnya kalau bekerja dekat pejabat, pukul 12.30 tengah hari waktu rehat sampai pukul 2 contohnya. Waktu tu kita mau tidur. Yalah, tidur yang tengah hari ni power nap ni tak perlu panjang-panjang pun, 15 minit pun cukup lah. Tapi kita tidur 1 jam, makan pula. Dah 2.30 tu barulah kita nak semayang. Kan kalau kita tak semayang pula, apa? Kalau kita semayang pada waktu tu, bos nak tegur pun tak boleh, nak marah dia nak semayang. Tapi waktu kita 1.5 jam tu, waktu rehat itu, kita berkira-kira dengan majikan. Nanti pukul 5, waktu tengah kerja 4.30 masuk asar sebagai contohnya, kita semayang pula. Cepat pula kalau semayang asar tu, kenapa? Tak mau compromise waktu kita, tak boleh usik. Kena pukul 5 siang kan nak balik, maka pukul 5 kita semayang. Jadi waktu majikan kita gunakan sewenang-wenangnya. Waktu kita, kita tak boleh nak usik. Ini nampak tak tuan-tuan? Ini semua bisikan daripada syaitan tuan-tuan. Kita berkira-kira dengan orang keliling kita. Kita berkira dengan manusia. Tak kisah kalau manusia berkira dengan kita tahu. Yang kita bimbang, kita berkira dengan manusia, Allah berkira-kira dengan kita tuan-tuan. Ya. Jadi dapat kita lihat dalam konteks saya ini, galakan kepada orang Islam supaya ingat Allah, dan dengan ingat Allah itu Allah beri kepada hatinya satu ketenangan. Allah beri padanya satu panduan. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jadi kamu bila taat kepada Allah, bila ingat Allah, bertakwa kepada Allah, kamu peduli segala hak Allah, nanti Allah beri kepada kamu satu panduan, satu bimbingan, satu nur dalam hati kamu. Jadi di antara sebab mengapa konteks peperangan manusia berada dalam kegawatan, kepayahan, tapi dalam bab zikrullah ni tetap diberi penekanan, tujuannya tak lain tak bukan supaya hati itu hidup tuan-tuan. Bila hati itu hidup, maka kesukaran yang dilalui, baik perceraian ke, dalam ayat yang lalu yang telah kita bincangkan, kehilangan suami kerana kematian ke, ataupun peperangan yang berlaku sehingga rumah kita semua musnah sekalipun, ini merupakan worst case scenario, tapi semuanya menjadi ringan dengan sebab orang itu ingat pada Allah. Dia ada pertautan hubungan dengan Allah, maka segala kesukaran itu menjadi ringan untuknya. Maka semua ibadah boleh diringkaskan, boleh dimaafkan oleh Allah, boleh ditangguhkan, tetapi tidak pada zikrullah. Ingatlah Allah pada apa juga keadaan. Dan tadi saya ajar tuan-tuan, bila kita masuk ke pasar, zikirnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dibagi kepadanya 1,000,000 pahala, alfu hasanah, wa maha anhu alfa sayyi'ah, dihapuskan 1,000,000 dosa daripadanya, wa rufi'a bihi alfu darajah, wa rufi'a lahu alfu darajah, diangkat baginya 1,000 darjat. Jadi tuan-tuan, ini adalah bahasa yang Allah gunakan. Kita ni kalau dapat wang 1,000, Allahu Akbar, banyak perkara kita boleh selesai tuan ya. Tapi kalau tak dapat pun tak mengapa, ejaz jadi kita. Tapi ke akhirat, 1,000 ni memang tidak ada tolok bandingnya tuan-tuan. Tak boleh nak kita tukar ganti. Kalau kat dunia kita tak dapat, mungkin kita dapat bentuk lain. Tapi kalau kat akhirat tak dapat tu memang tak dapat teruslah. Maka janganlah kita mengabaikan peluang untuk mendapat janji-janji Allah SWT ini. Baik, jadi itu sebab disebutkan oleh Imam Muhammad Zuhadi pada muka surat 235. Perbicaraan di sini masih lagi dalam konteks bicara berkaitan dengan jihad dan juga hijrah. Aktiviti jihad
sudah tentu mewajibkan kita untuk melakukan perjalanan. Ini tadi telah saya sebutkan pandangan oleh Syekh Rashid Ridha yang sama dengan pandangan Syekh Dr. Wahab Zuhaili. Baik, seterusnya lihat pada muka surat 241. Ini apa yang saya tekankan, yang saya nak bawa kepada tuan-tuan. Paragraf yang kedua, sungguhnya Allah telah menyiapkan azab yang sangat menghinakan di dunia dan akhirat bagi orang kafir. Adapun azab yang menghinakan ketika mereka dunia adalah dalam bentuk kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka dan menguasai mereka. Orang-orang kafir ni Allah berikan azab yang hina. Allah tak sebut di sini azab yang pedih, kerana konteksnya tidak kena, tuan-tuan. Kerana orang-orang kafir ini mereka terkenal dengan sifat menghina orang Islam. Sifat mereka kejam, zalim dan tidak bertimbang rasa. Mahkamah peperangan ataupun mahkamah tentera yang bersidang belum habis lagi keputusan terhadap tentera-tentera Amerika yang membunuh orang tua, kanak-kanak, wanita yang tak bersalah dalam perang Iraq, perang Afghanistan. Bagaimana kejahatan penghinaan mereka lakukan kepada golongan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Allah menceritakan hukuman untuk orang yang zalim dan menganiaya orang-orang ini, bagi mereka azab yang menghinakan, sebagaimana mereka menghina orang-orang Islam dalam peperangan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu diberikan kunci pembukaan Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar dijemput untuk sembahyang dalam gereja yang tertua yang terdapat di Baitul Maqdis, tapi baginda menolak. Dan dia sembahyang berapa ratus meter daripada 50 meter daripada masjid, daripada gereja tersebut, dengan mengatakan, kalau aku sembahyang dalam gereja kamu, nanti akan menjadi satu sunnah pula, satu tradisi. Mana-mana pembuka di kalangan umat Islam, tentera ataupun ketua negara yang buka negara bukan Islam, mereka akan mengampas rumah ibadat orang bukan Islam. Bukan itu tujuan Islam datangkan. Islam datangkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Sayyidina Umar tak sembahyang dalam gereja itu. Kalau sembahyang gereja itu, mungkin masa nanti orang akan ambil gereja itu. Katakan Sayyidina Umar pernah sembahyang padanya. Tapi Islam tidak sebegitu keras dan kasar dan aniaya, zalim kepada orang lain. Tapi ketika Crusader, tentera salib memasuki Baitul Maqdis, berapa ribu orang jemaah haji yang tak bersenjata dibunuh oleh mereka dan perjalanan mereka untuk pergi menunaikan ibadah haji, tuan-tuan. Sejarah tidak boleh berbohong, berdusta. Ketika umat Islam berada di Palestin, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi hidup aman damai. Mereka diberi peluang. Mereka mendapat hak kerajaan kesamarataan. Tapi apa jadi pada orang Yahudi ketika mereka berkuasa di Palestin, tanah haram itu, tanah orang Islam yang dirampas itu? Ramai orang dibunuhnya. Tuan-tuan lihat kan, ketika Kristian berkuasa di Andalus, Spain, bagaimana kelakuan orang Kristian terhadap orang Islam, disembelihnya, diperkosanya, dianiayanya. Tuan-tuan, sampai seorang ulama yang terkemuka, Ar-Randi, berkata, menceritakan tentang kedahsyatan yang berlaku ketika orang Kristian membunuh orang Islam ramai-ramai di Andalus, Spain itu. Di kulli syai'in idza ma tamanu qasanu fala yuwaru bitibil aishi insanu. Satu syair yang sangat indah, Abu Bakar Randi menceritakan bagaimana keadaan orang Islam yang dibunuh pada waktu itu, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Satu kasidah ataupun syair yang sangat indah menceritakan perkara tersebut. Jadi orang Islam bila mereka berkuasa, mereka tidak menzalimi orang lain. Sejarah terlalu banyak untuk membuktikan perkara ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika pembukaan kota Mekah pun Nabi telah berkata kepada sekalian orang yang menganiaya baginda, izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu semua bebas. Aku berkata kepada kamu macam apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada abang-abangnya yang menganiayanya. La tasriba alaikum al-yawm. Tak ada sebarang dendam terhadap kamu semua, tak ada hukuman untuk kamu semua. Jadi ini adalah satu ancaman untuk orang kafir bahawa Allah menghina mereka dan sama sekali tidak menolong mereka. Akan tetapi sikap sentiasa waspada tetap diperintahkan kepada kaum mukminin sebagai satu bentuk menjalankan sunnatullah dalam hukum alam, sebab dan juga akibatnya. Jangan sampai mereka mengabaikan dan mengesampingkan asbab dan juga musababat. Jadi orang Islam dalam hidup ni kena ambil peduli, kena ambil tahu, kena prihatin, jangan leka. Jangan menyerah kepada takdir saja, mereka mesti ada persiapan, ada strategi. Al-haqqu bila nizam yaghlibuhu batilun binizam, kata Sayyidina Ali sallallahu wajah. Satu benda yang baik, walaupun ia baik tetapi tidak mempunyai sistem, ia akan diatasi oleh satu benda kebatilan, kerana kebatilan itu memiliki cara pelaksanaan yang betul, ada sistemnya.
Baik, kemudian kita dapat lihat dalam kaitan berkenaan dengan suruhan mengingati Allah SWT di sini, seperti disebut oleh Imam Muhammad Zuhali pada hujung muka surat 249. Tuan-tuan lihat ya. Zikir sebagaimana dikehendaki oleh Allah wajib mesti sentiasa dilakukan sebanyak mungkin. Kerana setiap kali perkataan zikir ni Allah akan sebut uzkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maksud sebanyak ni unlimited, infinity. Sebutlah sebanyak-banyak mungkin. Cuma dalam konteks-konteks tentu, lepas sembahyang, contohnya Nabi mengajar tasbih, takbir dan juga tahmid itu 3-3. Ini seumpama seorang doktor lah yang beri pada kita satu prescription ubat, maka dia beri kepada kita kadar yang tertentu, jumlah yang tentu, hari yang tentu kita kena makan. Maka Nabi Muhammad SAW adalah seorang pakar, dan lepas sembahyang itu zikir yang paling baik untuk kita ikuti. Adapun selain daripada itu, ia tidak ada limit. Jadi zikir merupakan satu instrumen keberuntungan, sebab zikir merupakan wasilah ataupun media untuk memiliki rasa takut kepada Allah. Ketika rasa takut kepadanya ada, tentu kenescayaan hal itu diikuti munculnya ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah keberuntungan dan kebahagiaan. Hingga nak masuk pasar yang sepatutnya kita nak berseronok, nak pergi spend duit pun, kita kena ingat Allah. Supaya ingatan kita kepada Allah itu membantu kita untuk buat keputusan yang betul. Supaya mengingatkan kita kepada ketaatan dan tidaklah melakukan kemaksiatan. Maklumlah di pasar itu macam-macam benda kita boleh tengok. Jadi seorang yang baca doa ini akan dapat pemeliharaan daripada Allah, keselamatan daripada syaitan seperti yang telah diuraikan tadi. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Ibn Abbas berkaitan dengan ayat fazkurullah qiyaman wa qu'udan ini, nyatakan bahawa Allah tidak mewajibkan satu kewajipan atas hamba-hambanya, melainkan dia juga menetapkan untuknya satu pahala. Kemudian jika ada satu uzur atau alasan yang menyebabkan mereka tidak dapat menunaikan kewajipan itu, dia maklum dan memaafkan kecuali kewajipan zikir. Ini nyatakan tadi. Maka dalam ibadah ini ada keringanan, Allah faham keadaan situasi, kondisi kita, maka ada keampunan untuk kita. Tetapi tidak dalam bab zikir. Kerana zikir ini boleh ucapkan apa juga keadaan. Kerana Nabi SAW mengingati Allah fi kulli ahyanihi, setiap kali. Dan disebut dalam hadis bahawa sungguhnya hati ini berkarat, dan cara untuk menghilangkan karat pada hati adalah dengan zikrullah. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati itu berkarat sebenarnya, tuan-tuan. Kerana Allah tidak menetapkan satu batas zikir untuk kewajipan zikir. Dia tidak maklum yang tidak menerima alasan dan keuzuran apa juga meninggalkan zikir. Kerana zikir ni boleh diucapkan apa juga keadaan. Sebab ada siang, malam, pagi, petang, ketika duduk, ketika dalam lautan, ketika berpergian, ketika duduk mukim, ketika kaya, ketika miskin, ketika sihat, ketika sakit. Semua orang mampu untuk mengingati Allah SWT. Jadi sini Allah menerangkan kewajipan dan kefarduan salat secara permanent. Bahawa bila kamu semua telah mukim dan menetap, inilah perbandingan ayat wa idza darabtum fil ard, serta hilang kondisi ketakutan dan bahaya yang kamu alami ketika musafir itu, maka tunaikan salat itu dalam keadaannya yang asal. Maka bila kita kembali ke tempat kita, tunaikan ia sepenuh seperti yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk kita jadikan renungan makan rohani kita pada malam ni. Segala baik semuanya daripada Allah SWT. Kelemahan alami manusia, mudah-mudahan kita dapat baiki diri kita masa ke semasa. Dan jangan lupa tuan-tuan, dapatkan kurma ajwa dan kurma mekjol yang kami bawa datang khas dari Madinah dan juga dari Palestin. Mudah-mudahan ini merupakan satu sokongan kepada orang Islam Palestin dalam keterbatasan sumber pendapatan mereka, tuan, terutamanya pada musim yang susah ni. Jadi bersama-samalah tuan-tuan menyokong produk Palestin yang kami bawa, kurma mekjol. Saya tak bawa contoh ni, tuan. Esok saya bawa insyaAllah. Jadi kurma ajwa yang ada adalah dari Madinah. Kemudian kita dapat mengamalkan makanan yang Nabi anjurkan ini. Setakat ini saja dulu. Segala baik semua daripada Allah. Yang buruk, kelemahan milik manusia. Saya tak terkecuali berkelemahan itu. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Ahlan wa sahlan YB Mukhris, muslim dan semua yang hadir. Sama kita menangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam, Saiful Anwar, Nur Awatif, Teratai Lili, Muhammad Ramli dan semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.